Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kumpulan kami iaitu kumpulan 5 dari sesi kedua ingin membentangkan pemikiran dan amalan profesion keguruan. Objektif perbincangan hari ini adalah untuk membincangkan falsafah pendidikan guru yang bergariskan 9 kriteria dan sifat-sifat guru di Malaysia. Kriteria dan sifat tersebut adalah memenuhi piawaian profesionalisme keguruan yang terdapat dalam standard guru di Malaysia. Terdapat 3 standard yang perlu dimiliki oleh semua guru di Malaysia iaitu standard amalan nilai profesionalisme keguruan, pengetahuan dan kefahaman, kemahiran pengajaran dan pembelajaran. Seterusnya isi kandungan dan kita akan beralih kepada ahli kumpulan. Yang pertama adalah saya, Diana, Naida dan Izzah. Sejarah pembentukan falsafah pendidikan guru di Malaysia. Sebelum tahun 1982, pendidikan guru di Malaysia tidak mempunyai satu falsafah yang tersurat dalam bentuk dokumentasi. Pendidikan guru yang ada bergerak selari dengan matlamat negara yang dinyatakan dalam laporan pelajaran seperti Penyata Razak 1956, Laporan Rahman Talib 1961 serta Rancangan Malaysia. Pada tahun 1979, Laporan Jawatan Kuasa Kabinet telah menetapkan hala tuju pendidikan guru di Malaysia. Pada tahun 1982, KPM Bahagian Pendidikan Guru telah mengumpul dan mendokumentasikan falsafah pendidikan guru dengan rasminya. Falsafah pendidikan guru didokumentasikan untuk menjadi rujukan, panduan amalan serta wawasan kepada semua institusi yang melahirkan guru-guru di Malaysia. Untuk falsafah pendidikan guru terdapat kandungan tersurat dan tersirat. Kita pergi ke kandungan tersurat terlebih dahulu iaitu berperkati mulia, iaitu guru tidak mementingkan diri sahaja. Seterusnya, guru juga sentiasa berpandangan saintifik dan progresif dengan berfikiran secara positif, inovatif, proaktif serta motivatif serta bersedia menjunjung aspirasi negara, meletakkan hasrat dan matlamat negara sebagai yang terpenting. Yang keempat, menyanjung warisan kebudayaan negara dengan menggalakkan nilai-nilai yang menjadi warisan kebudayaan negara untuk menjadi teladan. Yang kelima, menjamin perkembangan individu. Murid diberikan peluang untuk kembangkan potensi secara menyeluruh dan bersepadu. Yang keenam, memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu dengan menekankan unsur bersatu padu dalam aktiviti yang dijalankan. Yang ketujuh, memelihara suatu masyarakat yang demokratik dengan guru memberi peluang kepada murid-murid untuk membuat keputusan. Yang ke-8, memelihara masyarakat yang progresif dengan menekankan kaedah inquiry. Yang ke-6, memelihara masyarakat yang berdisiplin dengan penerapan nilai etika dan peraturan yang mesti dipatuhi oleh murid-murid. Manakala kandungan tersirat terdapat 4 iaitu yang pertama, metafizik, spekulasi berkaitan sebab dan akibat di mana guru menjadi ejen perubahan dalam pendidikan yang dinamik. Seterusnya, epistemologi, ilmu dan kepercayaan. Guru-guru menginovasikan pendidikan supaya para pelajar dapat menginspirasikan guru-guru tersebut. Dan juga yang ketiga adalah psikologi, etika dan estetika di mana guru-guru menampilkan etika dan nilai profesionalisme yang wajar diikuti oleh para pelajar. Yang keempat, logik penaklukan membezakan idea yang sah dan mengelirukan di mana guru juga dapat meningkatkan nilai dalam diri mereka. Okey, seterusnya FPG sebagai teras kepada aspek-aspek pembentukan pemikiran dan amalan-amalan guru iaitu yang pertama, pengetahuan, keterampilan dan sasiah dan etika. Aspek-aspek ini boleh didapati dalam 3 dimensi dalam model konseptu guru. Okey, ilmu profesional guru iaitu pengetahuan ialah falsafah, matlamat, tujuan dan nilai pendidikan untuk melahirkan bangsa Malaysia yang taat setia dan bersatu padu, melahirkan insan yang beriman, berakhlak mulia, berilmu, berketerampilan dan sejahtera. Sebenarnya menyediakan sumber tenaga manusia untuk keperluan negara dan memberi peluang pendidikan kepada semua warga negara Malaysia. Pedagogi umum ialah mengenai pengetahuan dan kepercayaan tentang pengajaran, pembelajaran dan pelajar yang melangkaui domen kandungan khusus subjek. Pedagogi kandungan subjek ialah satu keupayaan untuk wakilkan satu topik yang dikuasai kepada pelajar agar ilmu yang disampaikan menjadi makna dan literasi kehidupan pelajar. Untuk kandungan subjek, sebagai pendidik, kita perlu ada kefahaman yang tinggi dalam subjek untuk menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran itu berjaya. Sebenarnya konteks pendidikan, seorang guru profesional perlu tahu hala tuju pendidikan. Sebenarnya kurikulum adalah satu pengalaman atau satu ciri pengalaman yang dirancang untuk mencapai satu maklumat, contohnya menyertai sukan. Untuk pelajar, seorang guru harus tahu pelajar berbeza dari segi kebolehan, kecenderungan, cara belajar, pengalaman dan sebagainya. Okey, keterampilan ataupun kemahiran ialah kemahiran teknologi,
pembelajaran digital abad 21, guru perlu tahu ini kerana kita hidup dalam zaman moden. Untuk profesional, guru harus belajar berfikir secara kritis dan kreatif dan pengenalan masalah dan serta komunikasi. Untuk komunikasi ini sangat penting dalam pengajaran dan pembelajaran. Interpersonal ialah keupayaan interaksi dengan orang lain dan memahami mereka. Untuk intrapersonal ialah kebolehan membuat refleksi kendiri. Untuk sasiah dan etika, sasiah adalah amalan-amalan nilai-nilai murni, perlakuan guru yang penyayang, berkerti mulia, berdaya, tahan, patriotik, serta patuh kepada etika profesionalisme keguruan. Untuk etika, menurut Kamus Dewan, ialah prinsip moral akhlak atau nilai-nilai akhlak yang menjadi pegangan seseorang individu atau suatu kumpulan. Dan sebenarnya kod etika merupakan garis panduan tingkah laku dan tata susila seorang guru dalam profesi keguruan. Kementerian Pendidikan Malaysia menyarankan tata susila profesi keguruan sebagai landasan untuk menjaga imej guru dan profesi. Ada 4 kod etika profesi keguruan. Yang pertama ialah tanggungjawab terhadap pelajar. Semua guru bertanggungjawab terhadap pelajar dan perlulah melayan pelajar dengan adil tanpa mengira status agama, bangsa, politik maupun sosial. Contoh tanggungjawab terhadap ibu bapa, guru haruslah menghormati ibu bapa dan segala maklumat yang ibu bapa berikan mengenai pelajar adalah sulit. Contoh tanggungjawab terhadap masyarakat dan negara, guru haruslah mengajar masyarakat dan ajaran itu tidak sesat dan tidak bertentangan dengan rukun negara. Tanggungjawab terhadap rakan sejawat dan profesi. Sebagai seorang guru, kita harus bertanggungjawab dengan profesi kita dan juga membantu rakan sejawat yang memerlukan bantuan, terutama yang baru menceburi bidang keguruan. Okey, kriteria kerjaya guru. Ada 6 kriteria. Okey, yang pertama ialah kerjaya unik. Guru merupakan pakar terlatih untuk mewariskan pengetahuan, kemahiran nilai dan kebudayaan dan kepercayaan kepada generasi seterusnya iaitu pelajar. Sebenarnya guru mendapat tahap pendidikan yang tinggi selama 4 tahun di universiti ataupun di IPG. Untuk mendalami 3 komponen ini, pengetahuan dan kefahaman, kemahiran kaedah dan teknik, amalan nilai profesional. Guru juga mendapat latihan yang lama iaitu latihan ikhtisas sebelum memasuki bidang perguruan. Perkhidmatan, kekitangan melanggar etika akan dikenakan tindakan tata tertib. Sebenarnya persatuan ialah badan-badan ini mempunyai kuasa untuk mengambil tindakan terhadap ahli yang melanggar kod etika. Sebenarnya tanggungjawab, ahli suatu profesi diamanahkan dengan tanggungjawab terhadap tindakan dan keputusan yang dibuat. Seterusnya kita bergerak pada standard guru Malaysia. Okey, pengertian standard guru Malaysia adalah merupakan dokumen yang menggariskan nilai kompetensi profesional yang patut ada pada seorang guru serta keperluan yang disediakan oleh institusi latihan perguruan. Dokumen ini disediakan sebagai panduan dan rujukan kepada guru, pelatih guru, institusi latihan perguruan dalam usaha untuk menghasilkan guru yang berkualiti. Seterusnya, latar belakang pembentukan standard guru Malaysia. Latar belakang ini terdiri daripada 3 bahagian iaitu pertama sekali sejarah penggubalan, rasional penggubalan dan tujuan penggubalan. Seterusnya, untuk sejarah penggubalan, pertama sekali standard guru Malaysia ditubuhkan secara rasmi oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin pada 2009 selaku Menteri Pendidikan. Yang kedua, Malaysia menekankan pembangunan modal insan kelas pertama untuk mencapai kemajuan negara pada tahun 2020. Yang ketiga, bahagian pendidikan guru dan Kementerian Pendidikan Malaysia merupakan peneraju utama dalam latihan perguruan Malaysia. Seterusnya, yang keempat, bahagian pendidikan guru, institusi pendidikan guru dan juga universiti awam bertanggungjawab dalam melaksanakan latihan perguruan. Yang kelima, bahagian pendidikan guru juga membangunkan standard guru Malaysia sebagai rujukan dan panduan kepada pendidik di seluruh Malaysia. Seterusnya,
Seterusnya adalah rasional penggubalan. Pertama sekali, guru mestilah memiliki nilai profesionalisme, keguruan, pengetahuan dan kefahaman, kemahiran dalam pengajaran dan pembelajaran yang tinggi. Yang kedua, agensi dan institusi latihan perguruan perlulah menyediakan seperti dasar, kurikulum, tenaga pengajar, prasarana dan juga sumber pembelajaran. Yang ketiga, Standard Guru Malaysia menekankan kriteria dan standard guru selaras dengan Malaysian Qualifications Framework MQF. Seterusnya, tujuan penggubalan. Tujuan ini adalah untuk mengenal pasti tahap kompetensi profesional guru dalam keguruan, pengetahuan dan kefahaman, kemahiran dalam pengajaran dan pembelajaran. Ianya juga untuk mengenal pasti tahap penyediaan dan pelaksanaan latihan keguruan yang disediakan oleh agensi dan institusi latihan keguruan agar latihan ini dapat dijalankan dengan lancar. Seterusnya, Standard Guru Malaysia juga dapat mengenal pasti dasar dan strategi pembangunan pendidikan guru yang perlu ditambah baik sejajar dengan perkembangan pendidikan di Malaysia. Seterusnya, kita bergerak pada kerangka dan model. Okay. Seperti yang doktor dan kawan-kawan dapat lihat di sini adalah kerangka Standard Guru Malaysia dan terdiri pada 3 komponen. Pertama sekali standard, yang kedua asas penentuan standard dan keperluan, dan ketiga adalah keperluan. Ketiga komponen ini sangat penting untuk melahirkan guru yang kompeten serta melahirkan model insan yang unggul. Seterusnya, dan seperti yang dapat dilihat, ini adalah gambar rajah untuk model Standard Guru Malaysia. Pertama sekali, kita dapat lihat huruf D yang berada di tengah-tengah, dan yang diselimuti oleh 3 nilai, iaitu amalan nilai profesional, kemahiran PDP iaitu pengajaran dan pembelajaran, dan yang ketiga pengetahuan dan kefahaman. Ketiga-tiga nilai ini perlu dimiliki oleh seorang guru untuk menjadi seorang guru yang berkualiti. Nilai ini juga membawa maksud kesepaduan. Seterusnya adalah lingkaran besar putih. Lingkaran besar putih ini adalah merujuk kepada keperluan utama yang perlu disediakan. Antaranya adalah kelayakan masuk dan prosedur pengambilan calon guru, latihan program perguruan, kolaborasi, infrastruktur dan jaminan kualiti. Seterusnya adalah GLOBE. Ianya merujuk kepada kualiti guru bertaraf dunia. Kualiti guru bertaraf dunia ini perlulah berpengetahuan dan berkemahiran tinggi, menjunjung nilai budaya bangsa, bersemangat patriotisme dan juga berdaya saing. Akhir sekali adalah lingkaran besar. Lingkaran besar ini merujuk kepada asas standard dan keperluan. Antaranya adalah misi nasional, falsafah pendidikan kebangsaan, tata susila profesi keguruan dan etika kerja Kementerian Pendidikan Malaysia. Sekian.